Sucikanlah hati aku yang terus resah melakukan dosa padamu. Allah, ampunilah dosa ini. Sungguhnya Kau Maha mengampuni. Kerana dunia cintamu tak pernah ku sedar, tertipu dengan diri, mengejar suatu yang sementara. Kerana cinta manusia hatiku buta, kasihmu aku dustai. Kerana cinta manusia kau kepinggiri, ku pergi dan terus terleka. Namun kau masih lagi memberiku iman ini, dan ku pinta ampunanmu Tuhan yang ku buru. Allah, sucikanlah hati aku yang tersesat melakukan dosa padamu. Allah, ampunilah dosa ini. Sesungguhnya Kau Maha mengampuni. Allah, sucikanlah hati aku yang tersesat melakukan dosa padamu. Allah, ampunilah dosa ini. Sesungguhnya Kau Maha mengampuni. Sesungguhnya Kau Maha mengampuni. Allah, sucikanlah hati aku yang terus resah melakukan dosa padamu. Allah, ampunilah dosa ini. Sungguhnya Kau Maha mengampuni. Kerana dunia cintamu tak pernah ku sedar, tertipu dengan diri, mengejar suatu yang sementara. Kerana cinta manusia hatiku buta, kasihmu aku dustai. Kerana cinta manusia kau kepinggiri, ku pergi dan terus terleka. Namun kau masih lagi memberiku iman ini, dan ku pinta ampunanmu Tuhan yang ku buru. Allah, sucikanlah hati aku yang tersesat melakukan dosa padamu. Allah, ampunilah dosa ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah. Apa khabar semuanya? Selamat pagi diucapkan kepada semua penonton. Bersama saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji, insya-Allah, yang sentiasa bersama anda pada setiap hari kecuali hari Selasa. Pada jam 8.30 pagi. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sama-sama kita merafakkan, meninggikan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, setinggi-tinggi kesyukuran yang tak terhingga kerana masih lagi memberikan kita nikmat yang berterusan, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga pagi ini kita dapat kecapi nikmat ini. Dan apa yang kita cuba lakukan ini adalah satu nikmat yang besar sebenarnya, yang Allah dorongkan hati kita untuk berada bersama-sama pagi ini dalam suasana majlis ilmu, suasana yang penuh barakah, yang sentiasa dipayungi oleh sayap para malaikat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang baru saja masuk, selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Yang belum share, bantu saya untuk share, sama-sama kita sebarkan dahulu ilmu yang kita nak kongsikan pada pagi ini. Kita ajak lagi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat handai kita yang ada, sanak saudara kita, ahli keluarga kita. Kita ajak mereka untuk bersama-sama kita mengimarahkan majlis ilmu pada pagi ini. Walaupun ianya berjalan melalui atas talian, okey, online, secara online, tapi insya-Allah moga-moga dengan semangat yang ada, walaupun COVID yang melanda ni, tetapi disebabkan semangat yang kuat, maka tidak menjadi penghalang untuk kita meneruskan menuntut ilmu walaupun secara online. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Baik, so semua sihat. Saya pun Alhamdulillah, Allah bagi rezeki kesihatan sehingga hari ini. Sesama pagi ni kurang sikit, tak ada. Okay, selalu saya kalau pagi-pagi ni kacau hidung je lah, kan, pagi-pagi morning sick. Orang putih kita pagi ni tuan-puan. Okay, jadi untuk pagi ni seperti biasa kita akan teruskan pengajian kita. Kita akan sambung pada ayat 179 dan 180 tuan-tuan dan puan. Jadi sesiapa yang ada Al-Quran boleh bersedia dengan Al-Quran masing-masing, insya-Allah. Dan saya nak pastikan tuan-tuan dan puan berada dalam keadaan yang bersedia sebelum kita memulakan sharing kita pada pagi ini. Pastikan tuan-puan berada dalam keadaan yang bersedia. Mungkin ada sahabat-sahabat yang berada di pejabat yang mungkin sempat jeling-jeling, tak apalah. Nanti ada kesempatan boleh tonton ulangan semula. Okey? Baik. InsyaAllah untuk pagi ini kita teruskan. Jom. Ini dia ayat 179 dan 180. Jadi sebelum kita mula tuan-tuan dan puan, adakah anda semua sudah bersedia? Kita nak tengok berapa ramai yang sudah bersedia. Sila tuliskan di ruangan komen, tuan-puan. Tuliskan di ruangan komen, saya sedia. Dan jangan lupa, tuan-tuan dan puan, sebelum kita memulakan pengajian ini juga, niatkan kerana Allah. Ingat, kita belajar ini bukanlah untuk kita bermegah-megah, untuk kita nak tunjuk siapa lebih pandai, siapa lebih mahir terror dan sebagainya, tidak. Tetapi ini adalah untuk diri kita sendiri, yang merupakan satu usaha untuk kita lancar, untuk kita dapat kuasai bacaan Al-Quran dengan baik. Itu adalah tujuan utama kita. Dan mungkin ada di sini di kalangan guru-guru, ustaz-ustazah yang memang mengajar ngaji. Jadi mungkin menjadi tempat, Easy Ngaji ni menjadi tempat untuk sama-sama kita refresh balik apa yang telah kita pelajari sebelum ni. Dan mungkin juga ada di dalam ni sahabat-sahabat yang menonton yang memang kita kata apa, memang baru nak mula, baru nak start. So insya-Allah, mudah-mudahan dengan usaha kita ini Allah pandang dan Allah akan naikkan martabat kita, insya-Allah. Boleh nak? Cuma kena betulkan niat tu dululah.
Okay, baik. So, semua sudah bersedia. Alhamdulillah. Jadi, untuk memberkati pertemuan kita pada pagi ini, tuan-puan, sama-sama kita mulakan dahulu dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah ini dia ayat 179 dan 180. Dua ayat di sini. Baik, jadi memandangkan semua sudah bersedia. Sebelum tu saya nak minta sahabat-sahabat untuk sama-sama kita jaga adab kita. Alright. Dan kalau boleh jangan komen perkara yang tidak berkaitan dengan kita punya pengajian pada pagi ni. Boleh nak? Saya minta kerjasama daripada semua dan saya mohon untuk kita sama-sama berikan fokus yang lebih lah. Tahu ke tak tahu itu tolak tepi. Okey, tahu ataupun tidak tolak tepi. Maksud saya tahu tu kalau kita adalah seorang yang mahir mungkinlah kita rasa macam tak apa ni aku dah tahu, ni aku dah tahu. Tapi macam saya sebut, audiens saya ni ataupun yang menonton ni adalah di kalangan orang yang berbeza-beza levelnya. Jadi sama-sama kita cuba bantu sahabat-sahabat kita. Mungkin ada soalan yang ditanya nanti, takut saya terlepas pandang. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang boleh bantulah. Baik. Jom kita mulakan. Kita akan baca dulu sama-sama tuan-puan. Okey, tarik nafas. Kita mulakan insya-Allah. Sedia semua? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan. Jadi selesai untuk bacaan kita yang pertama. Yang baru masuk, teruskan masuk. InsyaAllah hari ini mungkin ada satu topik perbincangan yang mungkin menarik perhatian kita semua. Okey, pada ayat yang kita nak bincangkan pada hari inilah InsyaAllah. Jadi tunggu sehingga selesai. Boleh nak? Baik, jadi jom kita teruskan tuan-tuan dan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun.
Baik. Walakum fil qisas. Huruf waw tuan-tuan puan-puan berbaris atas. Wa. Okey, bunyi nipis saja. Walakum fil qisas. Walakum. Wala. Huruf lam dari atas la. Walakum. Huruf kaf baris hadapan muncungkan bibir sebab ianya berbaris hadapan. Walaku. 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 Kemudian ada mim mati kan? Walakum fil. Baik, di sini adanya pertemuan mim mati dengan huruf fa, maka perlu dijelaskan sebutan mim. Tidak ada unsur dengung sehingga kadar 2 harakat. Cuma yang ada ialah dengung asliyah yang sememangnya ada pada huruf mim. Walakum tu. Alright? Disebutnya gunnah asliyah. Dengung asli yang memang ada, sifat yang memang ada pada huruf mim yang tak boleh kita pisahkan. Baik ianya mati, baik ianya bertanda sabdu, baiknya ia berbaris. Semestinya dikekalkan sifat gunnahnya. Cuma ianya akan berlaku dengan martabat yang berbeza lah. Okey. Walakum fil. Baik, mim mati bertemu fa tadi izharus syafawi lah. Nama hukumnya. Kemudian fil. Fil. Di sini huruf fa berbaris bawah bertemu dengan lam yang bertanda sukun. Okey, hamzah wasal. Kemudian ada huruf lam yang bertanda sukun, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Baik. Fil qisasi. Huruf qaf berbaris bawah qi, tuan-tuan dan puan. Huruf qaf berbaris bawah bunyinya qi. Tebal ke tidak? Masih lagi tebal. Masih lagi tebal, cuma bila dia berbaris bawah, tidaklah setebal seperti baris atas, tidaklah setebal seperti baris hadapan. Qa, qu, tebal. Qi pun tebal, tapi tidak setebal baris atas dan hadapan tadi. Cuma kita kena ingat, jangan kita istilahkan huruf qaf ini apabila berbaris bawah, kita sebut sifatnya nipis. Tidaklah. Okay, dia masih lagi tebal. InsyaAllah. Sad baris atas. Qisasi. Baik, huruf sad berbaris atas ni, nampak ni. Kemudian selepasnya ada alif mad kan? Alif mad. Maka sa ni dalam keadaan tebalnya tu dan perlu dipanjangkan juga dengan kadar 2 harakat mad asli. Qisasi. Qisasi. Boleh? Walakum fil qisasi. Sa 2 harakat. Si, huruf sad baris bawah si. Okey. Tebal ke tidak? Tebal juga. Okey, tebal juga. Si, sa, qisasi. Walakum fil qisasi. Kemudian pada sad ni, tuan-tuan dan puan, sad ni, kita tahu dia mat asli panjang. Jadi pada huruf mat ni juga akan bunyi tebal. Bunyi lontaran suara yang keluar tu bunyi mat belakang tu sebab apa? Sebab sebelum huruf alif mat ini terdapat huruf yang tebal. Jadi dia ikut sekali lah. Dia takkanlah jadi qisah kan, bunyi tu. Jadi kita mengikut sifat yang ada pada sebelum huruf mad. Boleh nak? Walakum fil qisasi hayatun ya. Haya. Baik, huruf ha pedas. Ni tengah kerongkong kita sempitkan. Boleh? Ni tengah kerongkong ni kita sempitkan. Kemudian ya 2 harakat. Ni alif mad sebelumnya balik atas. Jangan baca waw pula hawa. Haya. Haya, tuan-tuan dan puan. Okey, ini memang kaedah penulisannya begini. Jadi yang kita nak kena baca dan yang kita nak kena panjangkan ialah bunyi ya dan alif. Ni alif kecil ni berfungsi sebagai alif mat. Ya, yes, 2 harakat. Cuma kalau ditanya manakah huruf matnya, waw ke alif? So mestilah alif sebab alif mat sebelumnya mesti berbaris atas. Walakum fil qisasi hayatun ya. Tui. Tanwin
bertemu ya. Baik. Tanwin bertemu ya, hukum idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham ni memasukkan tuan-puan. Kita masukkan bunyi tanwin ini ke dalam ya bi gunnah dengan dengung. Kita masukkan bunyi tanwin ke dalam ya bi gunnah. Ataupun istilah lainnya ma'al gunnah. Sama je tuan-puan. Bi gunnah. Okey, bi gunnah. Ma'al gunnah adalah benda yang sama. Boleh? Alif maksurah. Bukan tu. Tak ada alif maksurah kat sini. Okey. Ni alif mat dia. Ni alif mat Walakum fil qisasi hayatun ya tui. Pastikan bila kita nak masukkan bunyi tanwin ini ke dalam ya, dengung tu mesti ada. Unsur dengung. Tui ya tui ya tui tui tui. Kalau tutup hidung tu bunyi sengau tu kira jadilah tu. Kalau kosong hayatui. Nampak tak? Hayatui ya. Beza kan tuan-puan? Saya baca Saya baca pertama yang bunyi kosong. Hayatui ya ulil. Itu bunyi kosong. Hayatui. Jadi kita tak mau tui. Hayatui ya ulil. Begitu. Boleh ke? Dapat kan beza dia? Okey, ada yang mempunyai masalah kan? Tak dengar suara. Boleh keluar balik masuk balik Keluar balik masuk balik. Okey, sambung lagi. Hayatui. Okey, jelas idgham bi gunnah. Ulil. Baik. Hamzah berbaris hadapan u. Satu harakat sahaja. Hamzah berbaris hadapan u. Satu harakat. Dan waw di sini bukanlah huruf waw mad, ini adalah huruf waw ziyadah. Huruf waw ziyadah, huruf waw tambahan. Huruf waw ziyadah. Walakum fil qisasi hayatun. Tu kata dengung tadi. Hayatun ya ulil tui ya u. Satu harakat sahaja. Ulil. Sebab apa satu harakat? Kenapa u ni tak baca dua? Sebab ni waw ziyadah ni. Dan kita kena faham lah apa peranan waw ziyadah. Waw ziyadah. Huruf waw. Ziyadah apa dia? Tambahan. Waw tambahan. Ziyadah. Ianya ada pada tulisan. Tetapi pada bacaan tak ada. Okey. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi. Baik. Ulil. Huruf lam baris bawah terus masuk pada lam yang bertanda sukun. Kemudian ulil al. Lil al. Ini alif lam qamariyah tuan-tuan Lil alif lam qamariyah. Alba. Hamzah berbaris atas. Matikan lam. Al. Tu je bunyi dia. Ba di sini. Nampak ni? Alif mat. So dua harakat lah kita baca ba ni. Bila'allakum. Huruf ba berbaris bawah pula. Baris bawah pula. Susah nak nyebut. Baris bawah pula. Ni baris atas. So ni baris bawah lah pula. Faham kan? Bila'allakum. La'allakum. Baik. Huruf lam baris atas la. Alla. Huruf ain sempit kan? Ni. Ain tengah kerongkong sempit kan? Alla. La'allakum tattaqun. La'allakum. La'alla. Ni sabdu ni jaga baik-baik tuan-puan ya. La'alla. Kemudian huruf kaf pada depan. Ku. Matikan mim. Kum. Baik. Kemudian seterusnya ada mim.
yang bertemu dengan huruf ta. Maka di sini perlu dijelaskan sebutan mim, jelaskan makhraj, jelaskan sifat pada huruf mim. Macam mana? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Tattaqu. Tatta. Huruf ta pada atas, kemudian bertemu dengan ta yang bersabdu. Tattaqun. Qu. Tattaqu. Qu. Tebal. Huruf qaf baris depan tebal selamanya. Okey. La'allakum tattaqun. Di sini ada nun mati. Bila kita berhenti, nun ni matilah tuan-puan kan. Bila nun ni mati, sebelumnya ada mat asli, maka disebut sebagai mad arid lis-sukun. Kita boleh baca dengan kadar 2, 4 ataupun 6. Ya ni, hayatu ya. Saya lupa nak sebut tadi ya. 4 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Bukan 2 nak. 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Hukmi. Kat sini mad jaiz lah. Kita ingat mad jaiz je. Okey. Huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Walaupun kita tengok ada macam rapat kat sini, tapi dia sebenarnya 2 kalimah yang terpisah lah. Cuma dari segi resam yang dituliskan secara bersambung. Sebab nak bagi tahu tak boleh berhenti kat situ. Kita kena baca teruskan bacaan. Tak bolehlah berhenti ya 2 harakat macam tu. Teruskan. Hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Boleh? Al tu alif lam qamariyah. Ulil. Oh, al ni ke? Al ni tak ada apa. Itu hanya lam yang mati lah. Bila lam mati ni, confirm kita kena jelaskan sebutan lam. Okay. Ulil al. Begitu. Bacaan sukun sahaja. Baik. Ustaz, kalau tak sampai nafas, boleh berhenti pada albab tak? Ahmad albab. Okay, gurau-gurau. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kalau sebaiknya sambunglah terus. Tapi ceritanya ialah kita kadang-kadang tak cukup nafas kan. So boleh je lah berhenti kat sini. Okay. Kita ikut kemampuan kita tuan-puan. Kalau rasa boleh habiskan satu ayat, silakan. Kalau tak mampu, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ambil balik ya. Macam tu. Kalau mampu habiskan. Kalau tak mampu berhenti setakat mana yang kita terdaya. Kemudian nanti bila kita dah berhenti kan, lepas tu kita dah buntu, tak tahu nak start macam mana, kita ambil sekurang-kurangnya 1 ataupun 2 perkataan sebelum tu. Boleh faham? Itu asasnya lah kepada mereka. Yalah, kalau kita nak mematuhi segala orang kata dari sudut maksud terjemahan tu, memang tak mampu sebab kita bukan orang Arab. Kita kena sedar kelemahan kita lah. Jadi Allah faham. Yang kita nak baca, kita bukan niat nak menyelewengkan maksud ataupun makna Quran ni. Boleh ke? Kalau kita berhenti kat situ, kita ambil sebelum tu sekurang-kurangnya 1 ataupun 2 perkataan sebelumnya balik. Okay. Kalau baca laju selamat kot. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Pendek je kalau baca laju lah. Tapi kalau rasa baca laju tak confident, takut merepek bunyinya kan, bacalah pelan-pelan. Lepas tu ikutlah apa yang saya sebutkan tadi tu, berhenti. Nah. Walakum
في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Baik, kita baca sama-sama. Sedia semua, tarik nafas. Okey, kita mulakan dengan isti'azah, a'udzubillah, kemudian terus pada bacaan. Sedia 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Okey, selesai. Boleh habis satu ayat 179. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang saya sharekan tadi, tuan-puan dapat, tak dapat semua pun at least adalah. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Okey, yang baru masuk, selamat datang. Jangan lupa bantu saya tekan butang share belah kiri tu. Okey, bantu saya untuk sama-sama kita sebarkan ilmu ini, insya-Allah. Semoga ramai lagi yang boleh mendapat manfaat. Kita teruskan. Kutiba alaikum kutiba alaikum idza. Baik, huruf kaf. Huruf kaf berbaris hadapan ku. Muncul bibir tak? Muncul lah sebab dia baris depan kan. Ku. Kutiba alaikum. Kutiba alaikum. Kutiba. Baik. Huruf ta baris bawah, satu harakat juga. Ba baris atas, satu harakat juga. Huruf ain baris atas, satu harakat juga. Kutiba'a. Huruf ain. Nah, mungkin sukar sikit ke? Kan? Sukar sikit lah, tak adalah banyak sangat. Kutiba ni macam tak ada masalah sangat, tuan-puan kan? Kutiba'a. Huruf ain ni terus balik kepada makhraj dia lah. Tengah kerongkong kita ni. Kutiba alai. Huruf ain. Tengah kerongkong, sempitkan. Ingat, tengah kerongkong, sempitkan. Kutiba alaikum. Baik, di sini terdapat huruf ya yang mati dan sebelumnya berbaris atas. So disebut sebagai bacaan lin. Lin ni dia suatu sifat lin ataupun Melayunya lunak. Sifat lunak, maksudnya lunak. Lin ni maksudnya lunak. Luyun. Dia daripada perkataan luyun. Luyun ni dia dari bahasa Arab. Luyun maksudnya Allahumma salli ala Muhammad. Fleksibel. Okay, lin, fleksibel, lembut. Kutiba alaikum. Boleh faham Baik, mim mati bertemu hamzah. Kum, K-U-M lah. Kum, jangan kum. K-U-M, kum. Mim mati bertemu hamzah. Izhar syafawi. Izhar ni jelas lah. Jelas pada makhraj mim tu. Jelas pada sebutan mim. Jelaskan makhraj, jelaskan sifat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Baik. Idza huruf zal keluarkan hujung lidah, tuan-tuan. Keluarkan sikit saja hujung lidah. Cukup keluar aja. Tapi sikit je lah. Idza. Cukup kita mematuhi apa yang disebutkan tentang makhraj huruf zal ni. Tak payahlah ukur. Kan, jangan kita membebankan diri kita nak ukur siap-siap.
Nak ambil pembaris kan, nak ukur. Lain orang, lain bentuk lidahnya. Kalau kita letakkan ketetapan adanya satu ukuran untuk keluarkan hujung lidah tu, maka ianya adalah benda yang merumitkan. Tak perlu kita membebankan benda tu. Okey. Boleh ke? Iza, cukup keluar. Iza hadara ahadakumul. Iza hadara ahada. Baik, kat sini kena jaga-jaga. Banyak huruf yang dibaca satu harakat. Hadara, ahadaku. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf yang kita kena konsisten bunyi dia. Kalau kita baca hanya tertumpu dengan lagu, kalau kita hanya fokuskan lagu tanpa memikirkan tentang kadar harakat, confirm bacaan kita lari. Okey, jadi yang penting selaraskan dulu kadar di sini. Okey, selaraskan dulu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Hadara ahadaku. Hadara ahadaku. 7 huruf tuan-tuan. Okey, so kena hati-hati. Jangan nanti terpanjang sikit. Dia terpanjang sikit tu nanti dah jadi lahnu jali dah tu. Lahnu khafi, menambah huruf. Kita tambah huruf apa? Huruf mat. Hadara ahadakumul. Kan? Itu contoh lah. Contoh kesilapan. Saya buat contoh sahaja. Tuan-puan tak adalah baca macam tu. Tuan-puan yang sedang menonton ni semua baca okey. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. Ni orang lain. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Dapat tak? Dia macam susah lah, tapi okey je sebenarnya. Okey. Clear Cuba ikut saya sama-sama. Hadara ahadaku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai ku ni. Yang mim ni pun kalau ikutkan kira juga. Tapi sebabkan mim ni dia dah masuk pada alif lam qamariyah ni. So bunyinya mul kan. Mul. Jadi kita nak fokuskan kat sini. Ni. Hadara ahadaku. Okey, sama-sama kita buat boleh? 1, 2, mula. Hadara ahadaku. Kita bukan nak fokuskan kepada harakatnya sama, tapi kita nak menyempurnakan kesemuanya. Dari sudut makhrajnya, dari sudut kesempurnaan harakatnya. Tu. Bukan kalau baca bunyi leweh, senang aja. Hadara ahadaku. Hadara ahadaku. Kan? Itu bunyi tak selesai lah tu, tak sempurna. Hadara ahadaku. Sama-sama kita buat. Sekali lagi. 1, 2, mula. Hadara ahadaku. Jangan laju sangat. Kalau laju berbelik lidah tuan-tuan, saya pun belik. Hadara ahadaku. Hadara ahadaku. Kalau praktis selalu boleh lah kot kan. Jangan laju-laju, relax je. Hadara ahadakumul maut. Begitu. Okey. Boleh ke sahabat-sahabat semua? InsyaAllah. Jadi kita teruskan lagi. Mul ni tadi saya dah sebut. Alif lam qamariyah. Mul. Mautu. Mau. Bukan mau. Mau. Relax. Lembut sikit. Dia bukan salah tuan-tuan. Tapi kita nak cuba mengejar kesempurnaan. Cuba mengejar lah. Cuba. Wow, mati sebelumnya baris atas. Bacaan lin Bacaan lin. Kalau kita berhenti ahadakumul maut. Dia akan jadi mat lin. Beza pula. Kalau berhenti mat lin. Mat. Jadi cerita mat ni panjang lebar lah tuan-puan. Nak kena kenal lah dulu mat tu macam mana rupanya. Cuma yang saya boleh cerita kat sini secara umumnya,
Kalau berhenti, maut. Madlin. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Kalau kita tak berhenti, ahadakumul mautu in taraka. Baik, maka mau ni akan kekal dengan bacaan sahaja, bacaan yang berunsur lunak. Kita takkan sebut mat ni kita kena faham. Sebab tu saya kata tadi panjanglah huraian dia. Okey, panjanglah huraian dia. Mat ni panjang maksudnya. Okey. Baik. InsyaAllah jelas kot. Hadara ahadakumul maut. Kalau berhenti. Hadara ahadakumul maut in taraka. Baik, kita teruskan lagi Saya tak nak berhenti lah kat sini. Tadi saya cerita je kalau berhenti. Kita teruskan. Intara. Nun mati bertemu ta, tuan-tuan puan. Nun mati bertemu ta. Nun mati bertemu ta. Intaraka. 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 Intaraka khaira. Baik. Huruf ra baris atas ra tebal. Huruf kaf baris atas ka. Kemudian ni huruf kaf tuan-puan. Boleh agak tak saya nak cakap apa ni? Dalam huruf kaf itu bukanlah huruf hamzah. Bukan huruf hamzah tuan-puan dalam ni. Ingat, dalam ni bukan huruf hamzah, tetapi kepala huruf kaf. Kepala huruf kaf. Huruf kaf juga. Ingat, dia bukan huruf hamzah. Dan hamzah tidak ada kaitan dengan huruf kaf. Okey? Jadi benda ni kena betul kan? Anak-anak kita belajar kat rumah tu tuan-puan kan? So mungkin ada di antara kita yang ajar anak kita sambil-sambil PDPR ni, mengaji kelas online ni anak-anak kita ni, cuba tanya dulu. Huruf kaf saja uji. Tulis huruf kaf, letak dalam tu. Tanya dia, ni huruf apa? Dia akan jawab kaf. Kita tanya pula, dalam tu huruf apa? Mesti dia akan jawab hamzah. Jadi kita kena jelaskan pencerahan. Kita kena beri pencerahan tu. Mungkin untuk kita dah tahu tuan-puan. Kita memang dah tahu sebab kita ngaji. Ni kita memikirkan ni, keluarga yang terdekat kita ni, anak-anak kita, cuba tanya. Okey? Yang terdekat. Boleh nak? Inta. Nun mati bertemu ta. Ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Ikhfa ni sembunyi. Sembunyikan sebutan nun tu. Jangan bagi hujung lidah kena pada langit. Iaitu pada makhraj huruf nun tu. Lidah ni senang ceritanya, bagi tergantung. Inta. Cuma ingat tuan-tuan, huruf ta ni huruf yang nipis. Maka dengung pada hukum ikhfa yang kita nak buat ni, dengung pada hukum ini perlulah dalam keadaan yang ringan, nipis. Inta. Intaraka. Intaraka. Kalau kita angkat bunyi dia jadi macam mana? Inta. Inta. Nampak? Yes, unsur dengung tu ada. Unsur dengung tu ada, cuma ingat, bila dia huruf nipis, maka kadar dengung kita pun nipis. Huruf ta huruf nipis tuan-puan. Inta. Inta. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka. In taraka. Dapat tak? Ra tebal baris atas. Kemudian kha. Huruf kha berbaris atas tebal. Ya mati. Ya yang ada sukun tuan-tuan dan puan. Huruf ya yang mati yang ada tanda sukun sebelumnya berbaris atas. Iaitu pada huruf kha lah. Jadi dia nak kena balancekan bunyi dia. Begini tuan-puan. Huruf kha ni huruf yang tebal. Betul kan? Huruf ya bersifat lembut. Jadi kalau ikutkan
jauh lah sifat lembut dengan sifat tebal ni. Betul tak? Jadi jangan kita hanya memfokuskan pada sifat lembut pada ya ni sahaja sehingga kita mengabaikan tebalnya pada huruf kha ni. Sifat tebal pada huruf kha. Khai, khai, kha, khai. Jangan bunyi khai. Taraka khai, kha. Bunyi kha tu. Bunyi kha yang kita tak mau. Bunyi kha. Kha. Isti'ala, tuan-puan. Huruf yang tinggi. Lidah kita ni akan meninggi, menaik. Isti'ala. Itu maksud isti'ala. Pangkal lidah akan naik. In taraka kha. Khaira. Kha. Khaira. Kha. Kha. Khai. Khai. Masuk pada ya, baru hadirkan sifat lunak, sifat lin. Faham tak ni? Okey, jelas ke? Okey, kita teruskan. Di sini kena hati-hati tuan-puan. Kat sini saya minta tuan-puan untuk fokus. Benda yang saya nak ceritakan ini tidak menjadi masalah kepada mereka yang memang mengaji. Mereka yang memang ada kelas, ada guru, pernah belajar. Tetapi yang memandang saya ni, yang menonton kita pada pagi ini, saya tak pasti. Tapi saya dapat merasakan mungkin ada sahabat-sahabat yang baru nak berjinak-jinak dengan ilmu Al-Quran. So, itu adalah satu usaha yang bagus. Kita doakan sahabat-sahabat kita yang sedang menonton ni. Walaupun saya tak tahu siapa. Tapi kami, saya, kita semua doakan agar diberi kemudahan, kelancaran. Baik, jadi kat sini tuan-puan. Kita fokus Pertama, kalau kita baca begini, khairal wasiyah, khairal wasiyah, automatik lahnu jali tuan-puan. Salah. Itu je saya boleh kata. Bacaannya terus salah. Khairal. Dan mungkin ada yang terdetik baca begitu. So, kat sini tuan-puan adanya hukum iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain. Pertemuan dua sukun. Pertemuan dua sukun. Okey, pertemuan dua sukun. Jadi, saya sebut dulu cara baca dia macam mana. In taraka khairanil wasiyah. Khairanil. Apa yang tuan-puan dengar? Apa yang tuan-puan dengar? Terdapat satu sebutan huruf nun kan? Bunyi nun yang berbaris bawah. Khairanil, 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 khairanil. Okey? Khairanil, khairanil. Jadi, poin dia sekarang, macam mana boleh jadi khairanil? Jadi, itu yang kita nak kena faham sekarang ni. Itu saya kata, kalau kita orang yang mengaji, kita ada ikut kelas dan sebagainya, insya-Allah kita faham. Kita boleh terima dengan baik benda ni. Dan bila kita baca, pun takkan ada masalah lah. Okey? Ada yang baru tahu ke? Siapa yang sudi untuk cerita, bagi tahu. Mungkin, tapi kalau segan tak apalah kan. Ada tak yang dia baru tahu bacaan dia memang bunyi khairanil? Yang dah tahu tak payah komen lah. Yang dah tahu it's okay. Yang dah tahu tak ada masalah. Okay? Sebab saya lebih menitik beratkan kepada mereka yang yalah baru nak usaha, baru nak dekat dengan Al-Quran ni. Jadi kita bantu mereka ni. Yang dah tahu tak apa, alhamdulillah. Okay? Mungkin ada yang baru tahu. Memang kalau sebelum ni kalau baca, andai kata diberi apa kita sebut arahan kan. Okey, kamu baca ni contoh. Dan bila dia baca in taraka khairal wasiyah, ada tak yang macam tu? Saya tanya ni sebab macam saya nak buat survey lah, nak tengok kan. Tapi kalau tuan-puan rasa malu, tak apalah. Kalau malu saya tak boleh buat apa lah. Sebab saya nak tengok ramai ke yang tak tahu, ramai ke yang tahu benda ni.
Okay. Benda ni kena belajar proses. Saya terus terang lah tuan-puan. Tak apalah, abaikan dulu. Nanti last sekarang baru saya cerita. So bunyi dia begini, khairanil wasiyah. Baik, sekarang ni dia banyak step dia tuan-puan. Banyak step dia. Kalau kita tengok, baik. Kalau kita baca macam ni, khairal. So dia salah lah, khairal. Tuan-puan, kalau kita baca khairal, dia salah. Bacaan yang betul ni saya terus direct je. Bacaan tepatnya ialah khairanil. Dan ceritanya sekarang, macam mana boleh jadi khairanil ni? Jadi apa yang kita kena faham di sini, insya-Allah. Apa yang kita kena faham di sini ialah apakah asal usul tanwin. Okey, apakah asal usul tanwin? Tanwin ialah pertemuan. Sorry, saya cerita definisi dululah. Tanwin ni ialah nun mati yang ada pada sebutan tetapi tiada pada tulisan. Saya ulang, dengar baik-baik. Nun mati. Okey, sorry, tanwin. Tanwin membawa maksud nun mati. Okey, dengar baik-baik. Nun mati yang ada pada sebutan tetapi tiada pada tulisan. Macam ni tuan-puan, kita tengok sekarang ni. Khairan. Perhatikan pada tanwin baris atas. Bunyinya apa? Ron. Ron. Betul kan? Ron. Jadi, kalau ikutkan bunyinya begini tuan-puan. Ron. Khairan. So ni pun sama, ron. Atas bawah ni sama. Ron. Khairan. Bawah ni pun bunyi ron. Nampak tak sama? Tu saya kata tadi. Tanwin ni ialah bunyi nun mati yang ada pada sebutan sahaja tapi pada tulisan tak ada. Ni tanwin yang kita tengok sekarang ni lah, pada contoh ayat kita ni. Okey? Dapat tak? Tanwin. Nun mati yang ada pada sebutan, tiada pada tulisan. Hadam ni baik-baik. Kalau kita tak faham jalan cerita ni, memang kita sampai ke sudah kita tak akan faham tuan-puan. So kena follow, kena ada step dia untuk kita faham. Okey, jelas khairan. So ini dia, nun mati lah. Nun mati. Kemudian kita tengok dia bertemu dengan siapa? Hamzah wasal. Oops. Okey, tak apalah, saya ingat sikit Hamzah wasal. Hamzah wasal ni tuan-puan, kita kena tahu juga dalam keadaan kita menyambungkan ayat, maka hamzah wasal ini tidak terpakai. So saya buat macam ni lah, nak menunjukkan bahawa hamzah wasal ni dah tak berfungsi apa pun. Kemudian ada huruf lam wasiyah. Okey. Tuan-puan jangan tertinggal poin saya Ni saya cuba cerita secara ringkas tetapi padat. Ringkas tetapi padat. Baik. So inilah dia asalnya. Bila kita dah bedah dia daripada tanwin tadi, kita dah faham, oh rupanya ada nun mati dalam sebutan tapi tak ada pada tulisan. Jadi apa yang kita boleh faham di sini, untuk hukum ni kita nak faham lebih lanjut, lebih detail, kita kena buat begini dulu. Baru kita nampak macam mana boleh datangnya bunyi nun baris bawah tu. Okey, baik. Sekarang kita tengok. Kita dah pecah dah. Kita dah pecah dah. Nampak ni? So, apa yang kita nampak tuan-puan? Apa yang kita nampak kat sini? Apa yang kita nampak? Ron tadi kita dah tukar jadi ni kan, nun mati.
Kemudian hamzah wasal ni kita dah tahu, saya dah sebut tadi, ianya takkan berfungsi ketika mana kita menyambungkan ayat. Jadi apa yang tinggal sekarang? Nun yang mati, nampak tak? Nun mati bertemu dengan lam yang mati. Jadi inilah yang dimaksudkan iltiqa. Inilah yang dimaksudkan iltiqa. Iltiqa ni maksudnya pertemuan. Iltiqa sakinaini. Iltiqa sakinain. Ini bahasa Arab, tuan-tuan. Apa maksud iltiqa sakinain? Pertemuan dua sukun. Iltiqa maksudnya pertemuan, sakinain dua sukun. Jadi mana dua sukun tu? Ni dia, sukun pada nun, sukun pada lam. Jadi, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, nun mati bertemu dengan lam mati tidak akan ada bunyinya. Macam mana kita nak sebut? Macam mana kita nak temukan dua bunyi mati ni? Boleh cuba? Ronyola tak boleh, tuan-puan. Tak boleh. Macam mana mungkin? Tak boleh. Betul kan? Jadi sukun yang pertama, kan ada dua sukun ni. Sukun yang pertama pada nun, sukun yang kedua pada lam. Jadi sukun yang pertama, iaitu pada nun ini, digugurkan sukunnya dan digantikan dengan baris bawah. Kenapa baris bawah? Kerana baris bawah adalah baris yang mudah untuk dilafazkan. Dan ini adalah berdasarkan riwayat bagaimana diturunkan, ianya diturunkan, maka begitulah kita baca. Dan ini adalah jalan cerita dia. So, itulah sebab bunyinya khairanil wasiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Namanya iltiqa sakinain. Okey, ada pun orang kata sebab apa berlaku nun tu? Bunyi nun tu ada kata sebab tanwin bertemu hamzah wasal. Tanwin bertemu hamzah wasal. Baik tuan-puan, ini adalah clue sahaja. Dia sebagai clue, maksudnya untuk kita kenal. Tetapi dari segi hukumnya, inilah dia, iltiqa sakinain. Dan nun yang berbaris bawah ini yang kita baca ni disebut sebagai nun al-wiqayah. Nun al-wiqayah. Wiqayah, bukan wilayah, wiqayah. Nun wiqayah. So bila kata nun wiqayah ni orang tahulah, oh nun yang ada pada hukum iltiqa sakinain. Bukan sahaja nun wiqayah, juga disebut sebagai nun iwad. Nun iwad. Iwad ni maksudnya ganti. Okey. Jelas ke ni? Boleh faham tuan-tuan Ya, Puan Kasih Afiqah. Benar. Boleh faham ni tuan-tuan? Yalah, mana nyebutnya Ronil. Tak boleh tuan-tuan. Dah apa terencat bunyi tu. So tak boleh. Jadi kaedahnya beginilah. Wallahu ta'ala alam. So kalau nak lanjut lagi, mai join seminar Easy Tajwid kita, mai join kita insya-Allah. Tuan-puan akan dengar benda ni berulang kali sampai melekat dalam kepala, tak boleh nak keluar dah. Ilmu tu duduk dalam kepala, dia sesat, dia tak boleh nak keluar, dia tak boleh lari. Okey, sebab nun wiqayah ni dia tak boleh sekali ingat betul lupa. Melainkan mereka yang dah mahir tak ada masalah. Tapi yang kepada mereka yang baru pertama kali dengar benda ni, percayalah, kalau kita tak ulang benda ni, kita akan lupa. Kita akan lupa. Dalam Quran ada banyak ke benda ni? Lebih kurang 33 tempat. 33 tempat. 33 tempat.
Okey? Baik, clear kot? Allahu alam. Mana dia? Okey. So jelas kat sini kita akan baca Kutiba alaikumul Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Jadi tuan-puan yang ada Quran yang belum tanda boleh tanda. Okey. Boleh faham? Okey, so tanda jadi bunyi tanwin tu dah tak ada lah. Khairon kan? Ron tu kan nun mati. Tanwin tadi yang saya cerita tadi, ingat lagi? Jadi bila ron ni ron tanwin. So bila tukar dia jadi macam ni, ron ni dia. Ron sama dengan nun mati ni bila kita dah pecah. Kemudian simbol sukun ni dah tak ada dah, tak terpakai. Digantikan dengan baris bawah. Maka jelas kat sini bahawa tinggal satu baris je lah pada roni. Roni. Okey? Kalau run jadi runi. Benda ni. Okey. So antara clue yang kita nak kenal, cara ni saya sebut clue, cara kita nak kenal senang je dalam Quran. Tapi yelah, kalau hanya fokus pada clue je, benda tu tak membantu sangat pun tuan-puan. Tapi boleh lah ni Contoh dia bukan hanya khusus pada ra je. Tak apa, saya letak macam ni lah. Kejap Ini orang kata formula dia, cara nak kenal. Tanwin selari. Tanwin selari ni macam ni. Kemudian hujungnya begini. Ni tanwin selari yang bertemu dengan hamzah wasal. Ni je. Ini dia punya formula tuan-tuan. Ada je nampak pertemuan ni, maka itu nak menunjukkan bahawa berlakulah bacaan yang perlu disebut nun wiqayah tadi itu. Nun al-wiqayah. Boleh faham ni? Tapi macam saya sebut lah, kalau bagi saja formula macam ni tapi tak faham apa dia isinya, percayalah, benda tu dia takkan membantu. Okey, jadi kita kena percaya kepada proses untuk kita memahamkan benda ni. Bila kita dah faham, maka bila kita cerita tentang formula, baru kita akan dapat tangkap. Tapi kalau kita terus menerus belajar tentang ni sahaja tanpa memahami isi ataupun dalamannya, maka ianya kita takkan dapat hadam dengan baik. Itu hakikat dia yang kita kena tahulah. Mungkin kita rasa macam, baik ingat ni je ustaz, tak payah cerita panjang lebar tadi, tak payahlah nak tukar. No, kita akan berkata begitu kalau kita adalah orang yang mahir, sebab kita dah faham. Cuba kita berada pada di kalangan orang yang dalam fasa nak belajar, baru nak grow, baru nak bangun, nak naik. Kita bagi macam ni pun mungkin sangkut. Belum cerita lagi apa beza tanwin selari dengan tak selari. Apakah pula fungsi hamzah wasal, nampak? Jadi benda tu banyak dia punya cabang. Okey.
33. Ada berapa lebih kurang 33. Okey, 33 tempat. Boleh tuan-puan InsyaAllah. Jomlah kita teruskan. Baik. So bunyinya khairanil wasiyah. In taraka khairanil wasiyah. Okey. Ada yang kata Quran bertajwid bagi tahu. Alhamdulillah. Kalau ada Quran tu dia boleh bagi tahu. Alhamdulillah lah. Tapi ada Quran, ada memang Quran tu dah tulis dah siap tepi tu. Tapi itulah ceritanya, bila tak ada kefahaman baca gitu je, confirm tak sampai punya. Saya bercerita melalui pengalaman saya lah. Saya dulu antara salah seorang yang main tibai je baca kat sini. Khairul wasiyah. First kali saya pernah bertadarus time tu, saya ditegur. Bayangkan. Tapi yalah time tu tak ada rasa pun. Saya tak ada rasa macam apa. Tak nampak pun kepentingan Quran. Yalah time tu umur berapa, remaja lagi kan. Sekarang pun remaja juga. Waktu dulu lah, zaman-zaman dulu. Bila baca saya pernah ditegur. Okay, saya dalam satu kelompok usrah lah, usrah. Lepas tu biasanya mula tu kita akan baca Quran dulu. So part saya tu ada bacaan, bukanlah ayat ni, tapi yang ada nun wiqayah ni. So saya baca. Ni cerita sebelum saya tahu apa-apa Lepas tu saya ditegur. Dia sebut ni saya tak ingat ayat yang mana. Lepas tu saya buat apa? Saya mencari mana huruf nun ni. Dalam hati tu dah gelabah. Alah, tuan-puan macam tak biasa kan. Kalau tadarus ni kan, orang dengar bacaan kita kan gelabah. Kita takut. So saya pun macam tu. Saya gelabah. Mana nun ni? Lepas tu dia pun cerita pumpang. Nun. Saya pun angguk. Padahal ketika itu saya tak faham apa langsung. Saya angguk je. Saya hanya cari kat mana yang dia sebut nun tu. Saya ulang balik, tiru balik apa yang dia baca. Tapi dia cerita kat saya tak faham satu apa pun. Sebab apa? Sebab ketika itu mindset saya waktu tu, saya tak menampakkan benda tu satu benda yang penting. Tapi akhirnya Alhamdulillah Allah lorongkan jalan. Belajar terus belajar. Sampai sekarang saya pula cuba untuk memberikan kefahaman ni kepada tuan-puan. Saya pun try and error lah macam mana nak bagi orang faham benda ni. Tapi asas kena ada, itu je lah. Okay, asas kena ada. Tak ada asas memang agak sukar sikit. Nak meniti tu dia lewat sikit lah. Dia akan sampai tapi lewat sikit. Kalau orang yang asasnya penuh, solid, insyaAllah kita cerita sekali pun dia boleh faham dah. Okay, clear Baik, tutup cerita tentang Nun al-Wiqayah. Selesai. Dia 33 tempat ni biasanya tempat yang memang kita sambung. Kalau kita campur tempat-tempat yang waqaf, itu yang jadi lebih tu. Macam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Biasanya tak termasuklah dalam 33 tu. Walhal kalau kita sambung tu ayat 1 dan 2 tu ada tu. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kalau tuan-puan buka surah Al-Ikhlas, okay, siapa yang sedang menonton ni boleh buka dan tengok. Di antara ayat 1 dan 2 tu ada pertemuan tu. Tapi ianya akan berlaku ketika wasal, ketika sambung sahaja. Kalau berhenti tak jadilah. Qul huwallahu ahad. Ayat kedua apa dia? Allahus samad. Jadi kalau kita sambung, kita takkan baca Qul huwallahu ahadullahus samad. Dia takkan jadi begitu. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Okey. Boleh nak? Betul Ustaz, banyak buku. Memang kalau beli buku tajwid,
yang ada kat pasaran tu bersaipah aja cerita benda ni. Cuma kita lah rajin nak bacanya. Dan bila tak ada huraian ni, itu yang bimbang tu. Takut kita punya fahaman tu lain. Kau kata ngaji tanpa guru ni ibarat ngaji dengan siapa? Ngaji dengan siapa tuan-puan? Tuliskan di ruangan komen. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita terhindar lah. Okay? At least kita ada rujukan insyaAllah. Maksud saya rujukan tu guru lah. Okay? Baik, jom sambung. Dari tadi sebut sambung-sambung, tak sambung lagi. Kita baca sama-sama boleh? Kutiba alaikum sampailah wasiyah. Kutiba alaikum sampai ni wasiyah. Boleh? Baik, kita baca sama-sama. Tarik nafas, ready? 1, 2, mula. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. خيرا الوصية. Okey. Boleh dapat syaitan. Betul lah tu kan. Ni ada ayat ni. Setan ustaz. Ini kalau salah buat atunansi ni mesti orang ingat. Orang kata saya setan ni. Okey. Tak adalah gurau je. Nanti orang luar baca lah kan. Kan Facebook ni kadang orang boleh tengok komen kita. Tulis setan ustaz. Kau orang ingat saya yang setan tuan. Okey dah, jom sambung lagi. So kalau kita berhenti kat sini wasiyah, kita ambil balik in taraka in taraka. Okey, kita sambung kat sini dulu. Lil walidaini. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Saya main-main je tadi Jangan relax. Jangan terasa hati ke apa. Lilwa. Lilwa. Tuan-tuan puan, huruf lam baris bawah, matikan lam ni. Lilwa. Huruf wa baris atas. Ni ada alif mat kecil ni, celah ni. Jangan buat-buat tak nampak pula. Lilwalidai. Wa ni panjang 2 harakat. Lilwalidaini. Wa 2 harakat. Lidai. Huruf lam baris bawah li. Dai. Huruf ya yang mati sebelumnya berbaris atas. Lil walidaini wal aqrabina bil daini wal. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Lil walidaini. Lil walidaini wal. Waw ni masuk terus pada lam, alif lam qamariyah. Al-qara. Huruf qaf yang bertanda sukun. Kat sini ada sifat lantunan. Disebut qalqalah. Okey, qalqalah sughra. Lantunan yang kecil. Wal alqa. Wal aqrabi. Alqa. 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 Tu praktikal dia. Jangan tekan sangat. Alqa. Alqa. Okey. Ada Quran tak tanda nun ni? Tak ada. Kalau siapa yang pakai Quran Quran Majid yang lama-lama tu ada. Tapi Quran yang sekarang, Quran yang kita guna pakai sekarang, Resam Osmani yang Mashaf Madinah yang biasa kita guna, yang biasa jual di pasaran, nun tu memang tak ada. Nun baris bawah tu memang tak ada. Memang tak diletakkan. Jadi bila kita baca tanpa kefahaman, maka berlakulah kerosakan pada bacaan. Tapi kalau kita baca dengan kefahaman, insya-Allah semuanya akan baik-baik sahaja.
Dia ceritanya sebab nun tu tak ada, itu yang jadi pening tu. Dia tak boleh letak kat situ nun tu. Okey. Baguslah, pada saya baguslah tak ada pun. Biar kita rasa lebih berdisiplin. Okey, biar kita rasa lebih berdisiplin. Itu pun dah cukup baik lah. Ada pengedar-pengedar naskah Quran ni yang buat warna bertajwid tu, bagus lah. Itu satu pendekatan lah tu. Tapi kalau macam nun wiqayah ni, saya memang setuju sangat lah bila tak letak tu. Supaya kita lebih berdisiplin dan kita rasa kita ni adalah orang yang betul-betul kena menuntut. Bukannya hanya tengok semata-mata, baca macam tu saja tanpa pengenalan, tanpa pemahaman yang baik. Okey. Boleh. Kita sambung balik. Saya bukan marah kan salah faham. Ustaz Adi ni garam no. Tak. Awak cerita aja. Awak cerita aja. Pentingnya kita kena memahami benda-benda ni. Lil walidaini wal aqrabi. Baik, tadi jelas alqa ni qalqalah sughra. Alqa, alqara, ra tebal. Qaf tebal, ra pun tebal balik atas. B ni dua harakat, ya mad sebelumnya baris bawah. Nabil ma'ruf wal aqrabina bil ma'ruf wal aqrabina bil ma'ruf bil. Okey ni. Wal aqrabina bil ni tuan-puan, ni alif lam qamariyah ni huruf ba ni masuk terus pada lam yang sukun. Ma'ruf. Ma'ruf. Huruf mim baris atas ma, kemudian ain sempit kan ni tengah kerongkong kita. Ma'ruf. Ma'ruf. Boleh huruf ain. Suara jangan bagi putus. Bila kita nak sebut huruf ain yang mati ni tuan-puan, suara jangan putuskan. Ma. Layankan lebih sikit. Dan tidak terlalu berlebihan. Maksudnya, jangan lepaskan suara sangatlah. Itu bunyi cerit pula. Tahu cerit? Kan? Bila masak air yang manual dulu tu, yang pulih atas api tu, cukup time dia bunyi. Itu cerit dulu ya. Zaman kita dulu pakai. Sekarang ni tak. Sekarang dah pakai heater dah. Senang. Cucuk pelak elok. Cukup 2-3 minit. Dah boleh bancuh kopi dah. So tak nak bunyi ma' tu. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Wal aqrabina bil ma'ruf. Habis. Begitu Huruf kat sini ma'ri li sukun. 2, 4 ataupun 6. 2, 4 ataupun 6. Okey, boleh. Ain sempit kat tengah kerongkong. Boleh Baik, last. Sikit lagi. Kalau kita berhenti kat sini boleh lah, tak ada masalah Wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ayat ni biasa kita jumpa. Haqqan, huruf ha baris atas ha. Haqqan 'alal muttaqin. Huruf ha baris atas ha. Kemudian masuk pada qaf ni. Qaf ni dia tebal tuan-puan. Huruf qaf ni dia tebal. Tapi ingat, tebalnya pada qaf sahaja. Ha ni, ha pedas ni kena biarkan bunyinya selesai dulu. Ha. Jangan kita terlalu terkejar-kejar sangat dengan tebalnya sifat qaf ni sampai kita terpengaruh. Kita bawa pada huruf ha juga. Macam mana bunyi dia? Haqqan 'alal muttaqin. Haq. Nampak dia jadi ha. Dia tak nak bunyi ha. Haqqan 'alal muttaqin. Haqqan haqqan. Selesaikan satu-satu dulu. Jangan bunyi Hokkon tak mau Hokkon. Okey? Gitu.
haqqan haqqan 'alal muttaqin haqqan 'alal muttaqin haqqan 'alal muttaqin 'alal huruf ain sempit kan alal huruf ain baris atas lam baris atas masuk terus pada lam ni muttaqin haqqan 'alal muttaqin haqqan 'alal mutta huruf ni lal ni alif lam qamariyah mim baris depan masuk terus pada ta bersabdu mutta huruf qaf baris bawah jangan tertukar dengan huruf kaf muttaqin ki tak mau jadi ki qi haqqan 'alal muttaqin haqqan 'alal muttaqin qin ni ma'arid li sukun. Boleh jadi 2, boleh jadi 4, boleh jadi 6. Boleh ke ni? Baik, so saya baca dulu, dengar baik-baik. Saya ambil daripada ni Intaraka. Okey, dengar baik-baik. Saya baca pelan-pelan. Intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Okey, kita baca sama-sama boleh? Kita ambil daripada Intaraka. Okay, ingat ada nun kat sini baris bawah kita baca. Nil. Okay, ready semua, tarik nafas. 1, 2, mula. Intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Selesai tuan-tuan dan puan. Baik, alhamdulillah. Jadi sebentar lagi kita akan baca balik daripada awal sampai habis. Tuan-tuan dan puan jangan keluar lagi. Saya nak maklumkan bahawa insya-Allah izin ngaji baru saja melancarkan program. Sebenarnya program ni kita dah pernah buat dah, seminar ni. So kita buat untuk yang ketiga kalinya, iaitu SFP, Seminar Fatihah Pro, SFP. InsyaAllah kita akan jalankan seminar tersebut pada 20 hari bulan ni, 20 hari bulan 2 ni, Seminar Fatihah Pro, yang mana dalam seminar ni nanti akan dibawa oleh saya sendiri. Dan kita akan cuba perbaiki ataupun kita semak balik, adakah bacaan Al-Fatihah yang kita baca selama ini bertepatan ataupun tidak. Itu mudahnya kita nak faham lah apa yang kita boleh dapat daripada seminar SFP ni, Seminar Fatihah Pro 3.0. 3.0 ni merujuk kepada dah berapa kali lah kami buat. So ini yang ketiga, insyaAllah, alhamdulillah. Dan mungkin ada di kalangan sahabat yang sudah join. Jadi saya nak ajak sahabat-sahabat semua yang belum join, boleh turut sertai bersama. Okay, yang nak join lagi pun boleh, tak ada masalah. Jadi tentang program saya yakin tuan-puan tahulah. Cuma siapakah yang perlu ikut program ni? Siapa yang perlu ikut? Jadi kepada mereka, kepada tuan-tuan puan-puan yang mungkin, yalah, kita baca surah Fatihah ni dah lama tuan-puan. Baca dah lama daripada kecil. Sampailah umur kita mungkin sekarang dah mencecah hingga 40-an, 50-an. Mungkin ada yang muda lagi kan. Jadi kalau kita tanya balik pada diri kita, bila kali terakhir bacaan Al-Fatihah kita disemak ataupun tak pernah? Dia ada dua soalan. Bila Al-Fatihah, bila surah Al-Fatihah
kita ni disemak buat kali terakhir, ataupun tak pernah disemak langsung. Macam mana yang kita amalkan daripada kita belajar daripada tadika dulu, sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Sekolah menengah mungkin tak ada dah, kan? Biasanya ianya terhenti sampai sekolah rendah je. Itu pun yang ikut kelas mungkin ada aliran agama ke, sekolah agama rakyat ke. Okey, jadi surah Al-Fatihah yang diamalkan tu dibawa daripada kecil sampailah sekarang. Jadi cuba tanya pada diri sendiri, pernah tak disemak, diperbetulkan? Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, Ustaz, kenapa Al-Fatihah? Penting ke? Jadi tuan-puan, siapa yang menampakkan bahawa ilmu itu satu perkara yang luas, insya-Allah dia akan cuba sedaya upaya. Dalam hadis sendiri, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat apabila tidak dimulakan dengan surah Fatihah ni. Jadi bila kita kata tak sah salat kepada mereka yang tidak menyempurnakan Al-Fatihah, maknanya sekiranya ada kesalahan pada surah Al-Fatihah kita, maka akan mungkin menyebabkan solat kita terbatal. Kesalahan yang kita kadang-kadang tak pasti. Apakah kesalahan yang menyebabkan ianya berlaku? Jadi siapa yang nak join, boleh join tuan-puan. Yurannya murah je, RM17 tuan-puan. Programnya setengah hari. Dia ada dua package lah. Kita ada package light, kita ada package premium. So package light ni RM17 saja. Siapa yang nak join silakan. Siapa yang merasakan nilai itu tidak penting, so jom join. Tapi kalau nak free, susah sikit lah. Sebab kita ada beberapa tanggungan yang kita nak lakukan. Cost lah, sudut cost tu. So bermula daripada RM17 dan ada package premium. Tak silap saya, berapa ke harga dia? Saya lupalah. Minta maaf. Tapi kalau tuan-puan inginkan lebih lanjut, boleh tekan link di atas. Saya dah sertakan link untuk join seminar Fatihah Pro. Program ni banyak je kelas-kelas Quran lain buat tuan-puan. Jadi itu saya kata, diikut pada kita lah. Kalau tuan-puan rasa selesa dengan saya, silakan jom ikut saya. Kalau tuan-puan dah pernah join dah sebelum ni, kemudian nak tengok pula macam mana pendekatan yang saya cuba bawakan dalam seminar ni, pun boleh sama ikut. Dia punya konten memang lebih kurang je tuan-puan. Dia tak lari. Sebab membincangkan surah Fatihah ni benda yang ni. Cuma dalam pengisian ni nanti saya akan ceritakan lah jenis-jenis kesalahan yang kita kena kenal dulu. Jenis-jenis kesalahan. Kemudian kesalahan yang macam mana yang boleh menyebabkan Fatihah kita ni terbatal. Adakah semua kesalahan yang berlaku, Fatihah kita ni akan rosak dan menyebabkan salat kita terbatal? Tidak tuan-puan. Jadi kat sini yang kita nak faham ni betul-betul. Mana kesalahan yang boleh menyebabkan solat kita tak sah, dan mana kesalahan yang boleh dia tetap kesalahan tapi dia tidak menyebabkan terbatalnya solat. Jadi benda ni adalah berkaitan dengan ilmu. Bila kita ada ilmu, insya-Allah kita akan beramal dengan baik. Solat kita mungkin akan lebih baik. Begitu. Okey? Dan kehidupan orang Muslim ni, kita nak baiki solat kita. Orang yang terbaik adalah orang yang sentiasa untuk memperbaiki salat. Jadi ini antara usaha yang kami cuba lakukan untuk tuan-puan. Sama-sama lah kita. Saya pun ambil daripada guru-guru saya juga. Saya hanya share. Saya pun belajar juga. Saya ambil daripada orang ni, ambil begitu. So kita ada dua package. Saya terus terang je. Yurannya RM17 tuan-puan. RM17. Wallahualam, kalau rasa mahal saya minta maaf lah. Okay, tapi pada saya okey lah kot. RM17 untuk package light. So programnya setengah hari sahaja, daripada pukul 8.30 insyaAllah sehingga tengah hari, sehingga jam 1 lebih kurang. Dan tarikh tersebut pada 20 hari bulan Februari, 20 hari bulan 2 2021. Saya ulang, 20 hari bulan 2 2021. Jadi jangan lepaskan peluang tuan-puan. Andai kata Allah dah detikkan hati tu untuk join, jom bersama kami. InsyaAllah video ulangan ada, jangan risau. Okay, kita akan buat melalui platform Facebook Live juga. Kita akan adakan satu grup khas lah. Okay, khusus untuk seminar ini sahaja. So SFP, jadi tu dia tuan-puan. Package light. Tengok di ruangan komen tu. Package light RM19.
package premium RM37. Apa yang ada dalam premium ni? Nak tahu lebih lanjut boleh tekan link. Sepastinya saya boleh beritahu apa yang special untuk RM37 ni, premium ni, ialah tuan-puan akan berhubung dengan guru-guru kami di Izzi Ngaji ni, okey, untuk semakan bacaan Fatihah tuan-puan. Tuan-puan akan disemak bacaan tuan-puan. Itu untuk package premium ni lah, yang RM37 ni. Jadi tuan-puan akan bersama dengan guru-guru kami. InsyaAllah kita akan arrangekan masa yang sesuai. Dalam tempoh mungkin sejam je. Mungkinlah kita buat dalam melalui Google Meet ataupun WhatsApp call. One to one lah, one to one. Okay, kita akan memperdengarkan bacaan kita pada guru. Dan insyaAllah sebaik mungkin akan dibantulah. Kalau ada apa-apa teguran, insyaAllah akan dibantu, akan diperbetulkan. Itu sahaja. Hari Ahad ke tu? 20 hari bulan ni rasanya hari Sabtu. Hari Ahad Sabtu. Sabtu bukan Ahad Sabtu. So link, cuba tekan di atas. Ada tak? Tuan-puan tekan screen phone tuan-puan. Ada tekan see more tu kan? Tekan. Kemudian ada tulis kat situ, perlukan bantuan ataupun sertai waiting list seminar Fatihah Pro online. Okey, untuk makluman. Alright. Kita tak buka pendaftaran lagi. Tapi tuan-puan boleh masuk grup waiting list untuk kita kumpul dulu dalam tu. Nanti pendaftaran akan dibuka pada 8 hari bulan insya-Allah. Dan kepada mereka, tak silap saya lah apa yang saya dikhabarkan, kepada mereka yang mendaftar awal akan mendapat adalah hadiah kod, tak silap saya. Jadi nantikanlah. Kalau nak tahu lebih lanjut, tuan-puan tekan saja link di atas. Saya nak cerita lebih-lebih, risau salah info pula. Tapi itulah dia. Siapa yang join yang terawal, insyaAllah akan ada macam bonus sikit lah, macam tu. Boleh faham ni? Okay, so minta maaf semua. Pukul berapa kita start pagi? Kita start pagi 8.30 sampai jam 1 lah, insyaAllah, lebih kurang waktu tu. Setengah hari lah, setengah hari. Okay. Ianya seminar Seminar, berbentuk seminar. On off. Alright. Untuk detail lebih lanjut, tuan-puan boleh tekan link di atas. Dan nanti di akhir nanti saya akan paparkan video berkenaan dengan detail berkenaan seminar Fatihah ni. Boleh tuan-puan So saya harap kalau tuan-puan dapat join ni, insya-Allah. Nanti bila tuan-puan follow saya punya sharing tajwid setiap pagi ni, dia sonok sikit lah. Maksudnya kita sekarang ni, saya dalam usaha nak bina chemistry dengan tuan-tuan perempuan sedang menonton ni. Nak ada sejiwa kita ni. Saya dengan geng-geng kita, alhamdulillah dah nampak dah rentak masing-masing. Mereka pun dah cuba bina chemistry dengan saya. Saya pun cuba bina chemistry dengan mereka. Dan ini juga adalah permulaan pada tuan-puan. Jom sertai kami untuk seminar Fatihah Pro 3.0 yang akan berlangsung pada 20 hari bulan 2 2021. InsyaAllah tuan-puan akan bersama saya untuk seminar ini. Dan ianya akan bermula pada jam 8.30 pagi insyaAllah sehingga jam 1 tengah hari. Kita akan bagi e-book melalui PDF kepada mereka yang sertai package light. Dan juga kepada mereka yang sertai premium lah. Premium ni, itu saya kata tadi, kita dapat memperdengarkan bacaan Fatihah kita dan kita akan serahkan kepada guru untuk memberi teguran, memberikan pencerahan yang baik. InsyaAllah, moga-moga dengan pelibatan tuan-puan dalam seminar ini membuatkan kita lebih rasa berkobar-kobar, lebih semangat untuk mendalami ilmu Al-Quran secara tak langsung. Dia bermula daripada Fatihah lah. Fatih, pembuka. Jadi bila kita dah dapat zuk, bila dah ada jiwa, ada rasa dalam bacaan Fatihah, insya-Allah kita akan rasa yang sama pada bacaan-bacaan yang lain. Mudah-mudahan. Amin ya Rabb. Okay. So, selamat mendaftar kepada mereka. Jangan lupa tekan link di atas. Okay. Kalau yang tak nak join, tak apa. Ini bukan paksaan. Cuma macam saya sebut tadi, kalau Allah dah detikkan hati tu ada rasa macam, nak join ke tak nak? Kalau kita rasa berbelah bahagi, so jawapan saya join je tuan-puan. Janganlah fikir dah. Tak dapat join, tak apa. Kita ada video ulangan. Okay. Video tu kita save
kita punya live tu, kemudian kita akan berikan, serahkan kepada tuan-puan untuk tonton. Dan tuan-puan boleh tonton bila-bila pun. Gitu. Okey, boleh tuan-tuan dan puan? Wallahu ta'ala a'lam. Okey, clear dah? Baik. So, itu sahaja berkenaan dengan nak join tak tahu, nak tekan macam mana. Ada tak team dalam ni? Team Easy Ngaji ada tak? Tolong letakkan nombor. Okey, tuan-puan yang nak daftar boleh tekan link kat atas sebenarnya. Ada link kat atas tu. Tekan je screen tu, nanti tuan-puan akan nampak dia ada tulis see more, dia ada tulis sharing tajwid. Kedua kan. Tekan link tu. Kemudian sertai waiting list. Waiting list ni dalam grup Telegram. So kena ada Telegram dulu. Kalau tak ada Telegram tak apa. Tuan-puan boleh okey, tuan-puan boleh rujuk pada nombor WhatsApp yang kita letakkan. Okey, ada link kat situ, nampak tak kat phone masing-masing? Kat komen bawah tu. Perlukan bantuan tim kami bagi seminar Fatihah Pro Online 3.0, klik di sini. Klik bawah tu. Klik dulu. Okey. Ini bukan paksaan. Siapa yang nak join silakan. Lapan setengah tak sempat nak duha. Saya tak sempat pula. Sempat tu 8.30 tu. Itu bukan penghalang lah. Duha tu boleh kita buat sebelum tu. Boleh duha tu. Boleh nak? Baik. Okay, itu sahaja tuan-puan. InsyaAllah kita jumpa di seminar nanti pada 20 hari bulan. Jom kita teruskan. Kita nak tutup dah. Jom kita baca dulu sama-sama surah Al-Baqarah ni ayat 179 dan 180. Okey? Baik. Jom kita mulakan. Sedia semua? Tarik nafas. Lupakan hal-hal yang tidak berkaitan. Kita fokus pada bacaan kita dan insyaAllah nanti tuan-puan boleh praktis dan terus praktis. Esok kita akan jumpa lagi. Baik, untuk sambungan ayat. Tarik nafas, sedia. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Sadaqallahul azim. Okey tuan-puan, sekali lagi kita baca boleh? Kita baca dulu sama-sama Tapi kali ni laju sikit. Laju sikit. Tadi kita baca slow kan? Kita baca laju sikit. InsyaAllah. Ready? Tarik nafas sekali lagi. 1, 2, mula.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah jangan lupa terima kasih pada Allah, say thanks to Allah, dan sentiasa berdoa agar Allah sentiasa lorongkan kita untuk berada pada jalan yang baik ini, insya-Allah. Sebab ya muqallibal qulub, dalam doa pun kita selalu sebut ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati-hati kami ni. Sabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami di atas jalan agamamu. Jadi kita tahu syaitan ni akan sentiasa usaha untuk membuatkan kita jauh dengan perkara-perkara yang berunsur kebaikan seperti ini. Jadi tak mustahil suatu ketika nanti kita diuji, kita akan jauh dengan Al-Quran ni. Jadi tuan-puan, sentiasa berada dalam satu suasana yang positif, sentiasa berada dengan kelompok-kelompok orang yang mencintakan Al-Quran, insya-Allah kita akan kekal hingga akhir hayat kita. Wallahu ta'ala alam. Kita jumpa petang ni tuan-puan untuk BSP, Baiki Surah Pilihan. Kita akan sambung untuk ayat 13 dan 14 insya-Allah jam 3 petang. So lock masa anda semua jam 3 petang. Okey, hari ini jam 3 petang insya-Allah. Temui anda pada petang ini, dan esok pagi saya undur diri dahulu. Sama-sama kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Baik, tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi pada petang ni insya-Allah. Okey. So saya minta maaf sekali lagi kalau ada apa-apa salah dan silap dalam penyampaian, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini tuan-puan dapat amalkan untuk di masa akan datang. Jadi saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mereka yang masih lagi tertanya-tanya tentang seminar Fatihah Pro, masih kurang jelas, boleh tonton video yang saya akan paparkan sebentar lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tunggu sekejap tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada sesuatu nak bagi tahu special pada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Tonton video saya ini sampai ke hujung, okey? Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya siapa yang baiki solat, dia sedang baiki hidup dia. Jadi untuk kehidupan kita yang lebih baik, kita kena baiki apa? Kita kena baiki solat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk baiki solat ni pula ada banyak cabangnya pula, dan salah satu langkah ataupun usaha yang boleh kita lakukan untuk kita baiki solat kita adalah dengan memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Kenapa? Sebab bacaan Al-Fatihah ini dibaca 17 kali dalam solat. Itu yang wajib saja tau. Belum lagi kita yang kira yang sunat duhanya, solat sunat tahajud dan sebagainya. Jadi, nak tak nak, bacaan Al-Fatihah ini kena tepat, kena sempurna, kena betul. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kami nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan bukan seminar solat, tetapi seminar Fatihah Pro Online 3.0. Pasti tuan-tuan dan puan-puan tanya-tanya,
bilakah seminar ini akan dijalankan ataupun dilancarkan? Seminar ini akan berlangsung pada 20 Februari 2021 daripada jam 8.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Jadi dah tahu masa, dah tahu tarikh, apa yang ada dalam seminar ini. Jom kita tengok. Di dalam seminar ini ada 3 perkara ataupun 3 modul penting yang kami akan cover. Iaitu yang pertama adalah kita nak mempelajari teori kesalahan nyata dan kesalahan tersembunyi. Sebenarnya dalam membaca Al-Quran ni ada kesalahan nyata, ada kesalahan tersembunyi, ataupun boleh kita katakan ada kesalahan yang besar sehingga boleh membawa kepada dosa, dan ada kesalahan kecil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada seminar ini kita nak membungkai ataupun kita nak mempelajari apa itu kesalahan nyata, apa itu kesalahan tersembunyi. Okey? Modul yang seterusnya adalah kita nak membedah pula kesalahan yang sering berlaku dalam surah Al-Fatihah. Selalu kita main baca je kan, ataupun kita main baca je lah. Sebenarnya tahu ataupun tidak tahu, sebenarnya kita bukan sengaja untuk buat kesalahan tu, tapi sebenarnya kita tak tahu yang kita sebenarnya sedang membaca dengan salah ataupun kita membaca dengan silap. Jadi pada seminar kali ini kita nak mendalami apakah kesalahan-kesalahan yang selalu ramai sangat orang salah baca dalam membaca Al-Fatihah ini. Sebab apa? Sebab jika berlakunya kesalahan dalam membaca Al-Fatihah akan menyebabkan solat kita mungkin terbatal. Jadi itulah pentingnya Al-Fatihah ini. Dan yang ketiga adalah kita nak praktikal bacaan Al-Fatihah yang sempurna. Bersama-sama dengan Ustaz Abdul Hadi, Ustaz Abdul Hadi akan memperdengarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bacaan Al-Fatihah yang sempurna ataupun yang betul. Jadi inilah ketiga-tiga modul yang kita akan cover di dalam seminar Fatihah Pro 3.0. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi apa sebenarnya yang kami tawarkan di dalam seminar ini? Ada 2 package kepada tuan-tuan dan puan-puan. Package yang pertama adalah package light. Di dalam package light ini sama juga macam phone, ada yang pro, ada yang light. Jadi di dalam light ini tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat 5 perkara. Berapa? 5 perkara, iaitu akses seminar, e-workbook, rakaman, akses grup Jom Belajar Mengaji, dan akses video seminit sharing tajwid. Jadi inilah yang ada di dalam package light. Package yang seterusnya adalah package premium. Sama dengan package light sebelum tadi. Okey, sama juga apa yang ada di dalam package light, cuma tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat satu-satunya semakan bacaan Al-Fatihah bersama dengan ustaz dan ustazah di Easy Ngaji. Jadi selalu kita baca je kan, tak ada pun orang yang pernah semak, ustaz atau ustazah yang pernah semak bacaan kita. Jadi di dalam package premium ini kami tawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk tuan-tuan dan puan-puan semak bacaan Al-Fatihah tuan-tuan dan puan-puan. Supaya apa? Supaya kita dapat memperbaiki dan lancarkan lagi bacaan Al-Fatihah kita. Okey ke tak okey? Jom kita tengok yang seterusnya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk seminar ini kami belum buka lagi pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan. Pendaftaran ini kami akan buka pada 8 Februari 2021. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan pada waktu ini adalah tuan-tuan dan puan-puan perlu sertai waiting list. Waiting list seminar Fatihah Pro Online 3.0. Apa yang ada di dalam waiting list ini? Tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan masuk waiting list ini, tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat harga promo daripada kami. Dan tuan-tuan dan puan-puan mungkin berpeluang hadiah eksklusif buat yang terawal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu sertai waiting list sahaja sebelum 8 Februari 2021. Dan mesti tuan-tuan dan puan-puan nak tahu kan harga package yang kami tawarkan. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang join waiting list kami tawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan harga yang sangat special. Untuk package light, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu membayar RM19 sahaja. Tidak sampai RM20 pun tuan-tuan dan puan-puan.
RM19 sahaja untuk package light. Bagi package premium, tuan-tuan dan puan-puan perlu membayar RM77 sahaja. Untuk package premium adalah RM37 sahaja. Inilah harga yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat bila tuan-tuan dan puan-puan join waiting list kami. Kena join, kalau tak join waiting list, tak dapat harga stesen ni. Dan pendaftaran kita akan buka tepat pada 8 Februari 2021. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia serba sedikit tentang seminar Fatihah Pro Online 3.0. Dan pendaftaran insya-Allah kami akan buka pada 8 Februari 2021. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan? Mudah saja, sertai waiting list. Klik link di atas yang telah tim kami sediakan. Dia tulis sertai waiting list seminar Fatihah Pro Online 3.0. Klik di situ. Atau tuan-tuan dan puan-puan yang perlukan bantuan daripada tim kami, ada yang tak jelas ke dengan penerangan saya ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik link perlukan bantuan daripada tim. Semuanya telah kami letakkan di deskripsi atas. Tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu klik link sahaja. Jumpa tuan-tuan dan puan-puan di seminar Fatihah Pro Online 3.0. Sertai waiting list seminar Fatihah Pro Online 3.0 dan miliki yuran serendah RM19. Seminar Fatihah Pro 3.0 ini dibawa khas oleh Easy Ngaji.